Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pada malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah malam ini kita berbicara tentang, kita pun tak lama lagi nak sambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah Ta'ala, disampaikan oleh Allah Ta'ala kita kepada bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang Islam untuk nak buat ibadat, nak berpuasa. Sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan, sepatutnya daripada bulan Rajab hari itulah kita dah menunggu-nunggu kedatangan bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Tapi kita ni orang Melayu, dia selalu tunggu nak Ramadan ni. Syaban, Rajab tu dia kurang lah kan. Sebab tak ada apa, Rajab ada Isra' Mi'raj, Syaban ada nisbu Syaban. Tu yang tak ada kisah tu kan. Yang kita kisah nak Ramadan lah, nak puasa. Kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Daripada banyak-banyak ayat Allah Ta'ala, ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini Allah bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang difardukan kepada mereka yang sebelum daripada kamu, agar kamu bertakwa. Jadi puasa ni bukan perkara biasa. Puasa ni bukan perkara biasa-biasa dah. Puasa adalah satu perkara yang luar biasa. Sebab dengan berpuasa ini kita boleh jadi orang yang bertakwa. Tapi nak tahulah puasa yang bagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala ini, sehingga kan puasa itu boleh mendidik, mentarbiah diri kita jadi orang bertakwa. Sebab sebelum Ramadan difardukan, Nabi SAW sendiri berpuasa juga. Tapi Nabi berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram, puasa sebanyak 3 hari setiap bulan. Ini puasa yang belum datangnya Ramadan.
Puasa 10 Muharram ini satu amalan yang juga dilakukan oleh orang Quraisy Mekah, Yahudi dan Nasrani di Madinah. Dia orang pun puasa jugalah. Sebelum datang Ramadan, dia orang puasa 10 Muharram. Jadi sama seperti mana Nabi SAW buat. Orang Yahudi pun puasa pada 10 Muharram. Orang Nasrani pun puasa 10 Muharram. Orang Quraisy Mekah semua berpuasa 10 Muharram. Kemudian amalan puasa tu terus menerus menjadi amalan Rasulullah SAW selepas hijrah baginda ke Madinah hinggalah turun ayat kewajiban puasa Ramadan pada tahun kedua hijrah. Bila turunnya ayat pada tahun kedua hijrah, ayat yang tadi tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, maka Nabi pun berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Habis 10 Muharram boleh puasa lagi? Boleh puasa terus menerus, tak ada masalah. Dan ada amalan-amalan puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum turunnya wahyu. Kemudian setelah turunnya wahyu, Nabi masih membenarkan puasa 3 hari setiap bulan, hari Bid, maknanya ialah 15, 16, 17, Ini hari putih, iaitu setiap bulan 15, 16, 17 dan sebagainya. Maka setelah datangnya firman Allah Ta'ala memfardukan puasa, maka Nabi masih juga mengizinkan kita untuk berpuasa. Berpuasa seperti mana yang dilakukan sebelum turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat puasa ini, tuan-tuan, bukan hanya sekadar tak makan tak minum siang hari. Kita duk faham ialah berpuasa tu ialah menahan diri daripada makan dan minum dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Mana lepas tenggelam matahari tu bolehlah makan macam biasalah kan. Tu yang melantak tu kan, sampailah tidur balik. Selagi celik tu makan lah. Lepas buka ni sekarang, lepas main tarawih ada pula muri kan. Lepas muri kan balik ada sambung lagi kat rumah. Mi kat rumah lagi. Kan? Sampai lelap. Sampai lelap. Dan nak lelap, sahur pun masuk. Sambung pula sahur. Kan? Lepas tu tengok tak kurus-kurus juga. Ramadan pun tak kurus. Orang Ramadan kurus itu makin naik badan. Tu kita pun cakap dengan orang, aku Ramadan ni pun naik badan. Mana tak naik, siang je tak makan, malam selagi celik lagi laju makan. Kan? Sambung dengan sahur, itu baru puasa. Jadi pasal itu puasa itu tidak dapat mentarbiah diri. Puasa ialah mengekang hawa nafsu. Nafsu yang paling kuat ialah nafsu makan. Tapi kita tak boleh nak kekang hawa nafsu makan ni. Geram tengok siang tu kan. Pukul 5 tu bazar Ramadan dah penuh. Tu yang geram tengok kan. Macam-macam makan dah tu. Tak pernah timbul makan bulan Ramadan dah timbul makan. Macam-macam timbul lah. Timbul itu, timbul ini kan. Makanlah kita pun. Sebab itu kita nak beribadat perut kenyang macam mana nak bangkit malam? Macam mana nak beribadat di waktu malam? Buka puasa pun santak sampai leher. Makan pandang tegak kan. Itu semayang. Maghrib kau apa? Pukul 8 lah maghrib. Makan banyak kan. Maghrib tu pun seorang kat rumah inak taina pun tak habis. Izaja pun tak apa nak elok semayang lah. Perut dah tengah kenyang. Suruh semayang dah lah pukul 8. Kan? Habis-habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum sempat doa orang dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum habis lagi orang dah azan. Azan isyak pula dah. Baru pula pergi masjid. Baru pergi masjid. Kan? Sampai masjid pula orang pun semayang. Imam pun baca punya laju. Ialah 20 kan. 20 rakaat kenalah buat laju. Kalau slow-slow bila nak habis tu? Kan? Kalau mereka baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bila nak habis ni? Kan? Satu-satu.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang lambat Akhirnya imam paksalah main auto kan. Angkat-angkat tu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bernafas kawan tu. Kita nak baca Fatihah, dia nak baca surah, siapa tahu lah siapa dengar, siapa tak dengar kan. Ibadat apa lagu itu? Itu ibadat ke? Itu kan ibadat tuan-tuan tu. Ibadat ada tertib, ibadat ada syarat, ibadat kena tenang. Tapi kalau dah berdasup lajunya, bila sudahnya kan, kita pula 20, tak nak buat 8. Apa ustaz, setahun sekali 8 rakaat buat dah 20. Tak ada komannya, nak buat banyak je. Tapi seminggu dah letih. Malam pertama memanglah semangat, perut belum kenyang lagi. Hari Sabtu besok Sabtu 2 hari bulan tu belum buka puasa lagi tadi, belum. Itu sedap memang tu, memang sedap memang kan. 20 pun tak apa, sebab perut pun kosong je. Yang relax tu yang melempah sampai keluar tu. Macam Masjidil Haram malam pertama kan. Malam pertama sampai luar. Ramai. Semangat lah malam tu. Imam pun semangat dah baca kan. Pasal ramai. Baca pun juzuk lah kan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semangat imam malam tu. Masuk seminggu esok, yang luar dah tak ada dah, tinggal dalam. Tapi selalunya yang paling malang orang perempuan lah. Orang lelaki dah ramai, dia terpaksa keluar, main kat luar seminggu je. Lepas seminggu tak boleh masuk lah. Orang dah tak ada, dah terang. Dah terang kan. Tu saya kata malam pertama imam tak payah sembang banyak lah. Rapatkan saf, penuhkan saf, tak payah buat marah orang je. Marah orang, nak penuh apa lagi imam, kita orang pun dah sampai kat tiang belakang ni, penuh, jalan je lah. Malam penghujung sok imam macam tu kak, penuhkan sarapan ni, penuhkan sarapan, mana ada damam ni je tinggal. Penuh apa lagi kan? Jadi tuan-tuan, ibadat kita tu tak istiqamah. Pasal apa tak istiqamah? Sebab syarat ibadat, peraturan ibadat, cara ibadat, kaifiat ibadat tak ikut. Tu yang rasa penat tu. Tak payah ibadat, walau bulan Ramadan, walau bulan apa, dia bukan suruh perbanyak, suruh perbetul ibadat. Banyak tak betul nak buat apa. Memang bulan Ramadan Allah Ta'ala lipat kali gandakan pahala, tapi nak betul lah. Kalau tak betul, apa yang nak lipat kali gandanya? Kalau semayang pun dah tak tamak ninah pun tak ada, semayang tu batal, tuan-tuan nak lipat kali ganda tak mana? Kalau semayangnya fardu, sunat, tapi tamak ninah tak buat. Tamak ninah tu kan rukun kan, rukuk serta tamak ninah, betul? Sujud serta tamak ninah. Ini tamak ninah tak ada, turun naik non stop. Selawat pun tak pernah betul, benda dah laju. Bilal okey lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Apa makmum jawab? Jawab elok-elok lah kan. Sallallahu wa sallama alaih. Ada jawab lagu tu? Memang tak ni. Oh dia jawab kan?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallu alaih. Nak beralih ke mana? Tak ada langsung buat nak betul-betul, nak bagi elok. Tak ada. Tiap-tiap tahun tak ada nak bagi perbaiki amalan tu. Tak ada, tuan-tuan. Tengok tarawih dah tahu dah. Pasal tu tempat saya tarawih, saya buat 8 ni. Orang suruh 20 pun saya buat 8 ni. Cukuplah tu 8 tu pun. Baca pun ayat lazim ya. Orang pun komen, pemalas Ustaz ni. Ibadat pemalas. Memang malas tapi betul. Daripada kau yang rajin tapi tak betul. Orang bukan nak kuantiti dia, tak ada. Orang nak kualiti dia. Buat sesuatu nak kualiti. Bukan kuantiti. Tuan-tuan datang ramai-ramai pun tidur. Datang ramai-ramai nyembang. Daripada tak ramai tak nyembang, lagi baik tak ramai tu. Ustaz tu ngajar tak ramai orang datang. Tengok ustaz tu datang, oh penuh, tapi penuh nyembang. Nyembang sampai ustaz tu dia sembangnya. Sampai ustaz tu pun dia sembang ke belakang. Macam mana? Biarlah tak ramai. Nak ramai takkan nak nyembang, tak payah. Ibadat Ramadan kalau takkan nak banyak 20 rakaat tapi tak sempurna, tamakninah pun tak ada, nak buat apa? Tamakninah tu rukun. Namanya sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni apa? Sembahyang yang istirahat, tenang-tenang. Lepas 2 rakaat minum dulu. Minum kan. Bila nak habis ni Ustaz? Ada air kat tepi tu lah tu. Letak tepi tu satu, tak tepi tu. Habis 2 rakaat, relax. Sebab yang datang ni pun semua dah nak tanggal lututmu. Yang datang, yang nak tarawih ni, semua lutut nak tanggal dia. Yang tu kan. Lepas tu nak buat laju-laju. Nak buat panjang-panjang. Kawan tu tergigil. Tak payahlah. Kita punya standard ni pendek-pendek cukup. Kan? Baca 2-3 ayat sudahlah. Nak baca juzuk silakan, tapi 2-3 ayat cukup. Kan? Tak payah baca banyak-banyak. Sebab baca banyak pun tuan-tuan dah kenyang. Perut dah kenyang, aircon sejuk, badan penat, mata pun ngantuk. Kok baca panjang pun tuan-tuan bukan nak boleh ikut pun. Awak pun tak hafal. Nak menghayati awak tak faham bahasa Arab. Apa nak buat belakang tu? Apa nak buat? Nak khusyuk? Tak sana bohong ni. Melainkan layan perasaan ni lah. Oh, apa ni? Kan ni kan kena cendol lagi ni, sedap buat ni. Tadi mi banyak lagi tadi kan. Nampak macam mi tu sedap kan. Imam baca, imam syuk seseorang baca, yang kita layan kan. Kipat dia macam beruk dah. Duduk atas pokok kan. Angin slow. Tu yang buat jatuh tau. Beruk ni kalau dia ribut pun dia tak jatuh tau. Tapi kalau angin slow dia mesti jatuhnya. Dia layan. Kita pun macam tu lah. Aircon sejuk kan. Mata mengantuk. Perut dah kenyang. Imam pun baca. Kita nak buat apa lagi? Layan. Tahu-tahu rukuk. Tu yang tak sedar berapa rakaat dah tu. Berapa dah? 8 dah. Dah 8 dah. Biar betul. Tak sedar. Sebab kita bukan semayang pun. Kita bukan semayang. Dan kan? Kalau semayang tak macam tu. Sebab itu kalau jadi imam, tak usah baca panjang-panjang. Baca pendek-pendek cukup. Standard kita ni pendek-pendek je. Yang penting tenang baca. Satu-satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Satu-satu. Habis Fatihah, relax. Bagi makmum baca. Clear makmum baca, baru kita baca pula. Bismillahirrahmanirrahim.
Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cukuplah. Orang dulu yang tua-tua ni dulu semayang tak ada panjang-panjang, elok je, akhlak elok je kan. Keluar masjid selipar kena ambil pun balik kaki ayam, relax kan. Dulu kan, dulu lampu tak ada macam sekarang ni, gelap ya kan, main pelita je. Turun cari apa cik? Selipar. Mana? Tahu lah dia orang salah pakai kot. Tak apalah, pakai lalu cik mana-mana pun tak apa, dia balik kaki ayam. Dulu baca inak taina je, izaja kan, dulu lah kan. Mana ada orang macam tu. Sekarang baca juzuk, mana tiang Quran tu. Tahu dia aku datang nak balun kan ni. Sebelum kena balun aku simpan dulu tiang tempat Quran tu. Tak dapat kan, tak dapat tu. Kan. Panjang lah, menjela-jela baca. Wirid pun panjang, habis doa pun panjang. Tak tahulah apa ni minta, tak tahulah. Macam-macam minta. Kan? Turun tak habis lagi. Last sekali apa yang dia nak? Rabbana, tu yang nak angkat tu. Rabbana atina, tu dia nak angkat. Sebab yang dia minta-minta tadi tu, kesimpulan dia tu je dia nak. Nak baik dunia, baik akhirat tu ya. Habis semayang, taqabbalallahu minkum, nak balik. Balik tengok selipar kena rembat. Cewang selipar, barulah dia nak butuh selipar main pakai. Boleh lepas semayang dah butuhkan orang lah. Pakailah mana-mana lubang, tak apalah, ambil lah mana-mana dulu, nanti pulang balik. Tu yang ambil tu. Yang tinggal kat surau ni yang genting tu je. Yang nak putus. Keluarlah ke seorang kita, tengok selipar dia tak ada pula dah. Pakailah mana-mana lubang. Dia semua cari yang baru. Last kali yang tinggal kat surau ni tu sebab kat surau yang tinggal tu banyak yang nak putus. Banyak yang nak tanggal sebelah lain. Yang tinggal kat surau ni baca boleh tahan panjang, balik gembat selipar orang. Ibadat tak jadi takwa. Bukan sini, tempat lain lah, tapi samanya. Ni la'allakum tattaqun, rasa takut nak buat dosa lepas tu. Tapi surau ni okey lah, insya-Allah tak ada apa kot surau ni kan. Surau ni je muka dia pun tahu dah kan. Dan tengok tarawih pun dah tak betul. Tuan tengok Ramadan ni betul lah tarawih tu dulu. Kalau tak buat 20, buat 8. Tenang-tenang buat. Perbetul balik. Witir kita tu 3 rakaat, 1 salam. Jangan 2, 1. Namanya apa? Witir. Witir ni ganjil. Kalau ganjil, niatnya pun ganjil lah. 3 rakaat. Kalau 2 rakaat tu ganjil ke genap? Genap. Mana witirnya? Main campur pula. Ingat ni main dah mula ke apa? Berapa? 6. Berapa? Campur 3. Dah. Memang boleh, tapi yang Nabi buat yang lebih afdalnya apa? 3 rakaat 1 salam. Namanya witir. 3 rakaat 1 salam lah. Kalau tak buat 1 rakaat. Sebab niat 2 tu dia dah genap, bukan ganjil tu. Sejak bila pula 2 jadi ganjil? Lepas 2 rakaat sambung lagi 1. 1 tu apa nak sambung-sambung tu? 1 tu witir. 2 tadi witir pula. Ibu tengok nah, 2 rakaat niatnya apa? Usalli sunnatal witri. Witir tu ganjil, tiba sebut rak'ataini. Tang mana datang? Habis yang kita buat selama ni tak betul ke Ustaz? Tak, ini perkara nak perbaiki, nak bagi elok, bukan tak betul, kurang betul. Tak ada 2 tu ganjil, 2 tu semua genap.
Buat 3 rakaat 1 salam. Bagi tahu makmum, tuan-tuan, malam ni witir 3 rakaat 1 salam. Namanya witir. Tapi janganlah ada tahiyat awal lah. Buat witir ada tahiyat awal. Kan kau kata maghrib kan? Perbetul balik. Buat 3 rakaat 1 salam. Habis 2 sama 1 tak betul kan? Bukan tak betul, kurang betul. Ini ustaz ni dah macam Wahabi aku tengok ni. Dia kata aku Wahabi. Selalu macam tu. Tu saya kata ini nak bagi perbetul, bukan yang selalu. Macam saya katalah itu sujud sejadah tu, semua orang kata ustaz ni Wahabi punya ni. Anda pula tak boleh buat sujud sejadah. Aku bukan kata tak boleh buat sujud sejadah, aku cakap. Aku kata jangan rancang nak buat sujud sejadah. Baca sujud sejadah untuk nak apa? Nak sujud. Tujuan nak sujud tilawah. Tuan-tuan panggil sujud sejadah lah. Saya kata tu sujud tilawah. Tuan-tuan baca pagi Jumaat tu semata-mata nak sujud. Bila saya bentang benda ni, dia orang kata apa? Mufti Johor kata boleh. Bila Mufti Johor kata boleh? Oh, Nabi buat pagi Jumaat, dia buat apa? Nabi sebut dalam hadis, dia baca surah pagi Jumaat tu Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajadah dengan surah Insan. Adakah di situ dia kata dengan tujuan nak sujud tilawah? Dia kata sunat baca pagi Jumaat surah Sajadah dengan Hal Ata 'alal Insan. Dia suruh baca 2 surah ni sunat pagi. Dengan syarat jangan kita niat baca surah tu nak sujud tilawah. Dengan sengaja kita menambah rukun, hukumnya batal sembahyang tu. Orang debat saya, dia kata, tak apalah debatlah, saya ada kitab, saya kata. Memang Nabi buat, ada Nabi buat pagi Jumaat, tapi Nabi sujud ke tu? Dan Nabi buat setiap minggu lah. Saya tanya dia, betul ke Nabi buat setiap minggu? Yang kita pembantai buat setiap minggu tu. Nabi nak bagi tahu kat situ 2 benda. Satu, ada hari-hari sunat baca surah-surah ni. Macam malam Jumaat, sunatnya baca surah kuliah dengan Qul Huwallah, maghrib tu. Subuh Jumaat, sunatnya baca surah Alif Lam Mim Tanzil dan Hal Ata 'alal Insan, surah Insan. Itu Nabi bagi tahu. Bukan Nabi nak kata, kenapa baca pagi Jumaat tu? Untuk nak sujud tilawah. Tak ada lagu tu. Oh, dia kata pagi Jumaat boleh, pagi lain dia tak boleh. Apa beza pagi lain dengan pagi Jumaat? Apa beza tu? Apa bezanya? Okey, baik. Kalau tuan-tuan tak baca surah Insan, baca surah Sajadah je lah pagi tu. Dah lambat kan? Imam pun baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin am yaquluna iftarah, kan? Baca tu sampai tang ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu ayat landing lah tu, nak sujud lah tu. Kan? Dia sujud, lepas tu dia bangkit, dia sambung ayat lah. Itu tak kira rakaat kan? Tak kira rakaat. Dia pun sambung tatajafa junubuhum anil madaji', dia sambung ayat tu. Tiba-tiba masuk rakaat yang kedua kan, dia sambung ayat Sajadah lain. Dia sambung yang tak habis tu, dia sambung pula. Boleh tak? Boleh lah. Kenapa tak baca surah Insan? Surah Insan tu kan Nabi baca pagi Jumaat. Surah Sajadah dan surah Insan, kenapa tak baca surah Insan dulu? Tu kena faham. Tapi dia orang kata, ikut je Mufti Johor. Suka hati tuan-tuan lah. Aku cuma bagi tahu, jangan sampai sembahyang subuh pagi Jumaat tu batal. Tu je. Bila ada niat nak sujud sejadah, tuan-tuan panggil sujud sejadah lah. Saya panggil sujud tilawah. Yang saya tahu sujud atas sejadah. Surahnya surah sejadah, sujudnya atas sejadah, sujudnya sujud tilawah. Tapi dalam sembahyang tuan-tuan tak boleh tambah-tambah rukun.
Tu sujud tu satu rukun yang tuan-tuan nak tambah. Dengan sengaja baca surah tu nak sujud tilawah. Hukumnya macam tu lah. Tapi baru ni saya sebut dekat satu masjid dekat Johor ni, dia orang macam kelang kabut masuk dalam grup. Oh ni ustaz ni itulah apa semua tak betul ni. Apalah tak betul lah, pilah rujuk, pilah tanya. Oh ada dalam kitab, memang ada dalam kitab. Kita duduklah bincang bahas. Kan? Bincanglah. Hadis tu cerita apa? Hadis tu cerita bab apa? Dia sujud tilawah ke? Dia bukan hadis tu nak cerita bab sujud tilawah tu. Nabi nak bagi tahu sunatnya pagi Jumaat ni, malam Jumaat baca surah Qul ya Qul huwallah. Pagi Jumaat baca surah Sajadah dan surah Insan. Tu. Tapi kalau tuan-tuan baca surah tu, tuan-tuan tak ada niat nak sujud, tiba-tiba jumpa ayat tu tuan-tuan sujud, silakan. Tapi kalau dah setiap minggu tak buat, setiap minggu buat kan, tiba-tiba tak buat, apa kata makmum? Kenapa tak baca? Apa tak sujud sajadah? Maknanya memang sengaja nak buat. Kan? Mesti tuan-tuan kata, ini ustaz ni pula. Aku dah cakap dah, dia ni dah ala-ala Wahabi dah. Suka hati dah kau lah. Kau nak kata Wahabi ke apa ke, yang penting aku ada dalil, ada bukti. Aku tak kisah siapa pun panggil, kita muzakarah, bincang tengok. Bincang tengok Nabi suruh buat macam mana. Kalau Nabi kata pagi Jumaat boleh, kenapa pagi lain tak boleh? Kenapa tak boleh? Kita baca pagi Ahad, asal tak boleh lah? Benda tu kan benda sunat. Pagi Jumaat tak, pagi Ahad lah kita baca pula. Oh pagi Ahad tak boleh, dia mesti pagi Jumaat. Sejak bila? Sama lah macam witir ni. Witir ni bukan tak boleh 2 campur 1 tu, tapi nak bagi elok, bagi betul, witir ni ganjil 3 rakaat 1 salam. Tapi imam kena bagi tahu makmum, tuan-tuan hari ni witir 3 rakaat 1 salam. Bukan ke 2 campur 1 ke mam? Tanya dia balik, aku imam ke kau? Aku imam, kau ikutlah aku. Macam mana Azad? Kita ikut imam ke imam ikut kita? Kita imam, kita bagi tahu supaya jangan sekarang kita niat 3, makmum niat 2. Pasal tu bagi tahu dulu. Tuan-tuan, surau kita insya-Allah tahun ni tarawih witir 3 rakaat 1 salam. Okey? Setiap malam imam bagi tahu. Witir 3 rakaat 1 salam. Bilal bagi tahu tak? As-salatul witri asabakumullah. Tu. Kan? Tuan-tuan insya-Allah witir 3 rakaat 1 salam bagi tahu. Supaya dia niat tu betul. Niatnya ganjil, perbuatannya pun ganjil. Kalau niatnya ganjil, perbuatannya tak ganjil, itu bukan witir. Niatnya tak ganjil tu, niat tu kena. Ada pendapat kata boleh 2-1 tu kan. Ni saya nak cerita bagi yang elok. Macam kambing dengan kangkung, mana nak ambil tu? Kangkung lah Ustaz, tu bangang nama. Kambing. Bak kangkung kat sini bodoh. Pergi sungai ni, kambing lah. Tarawih nak bagi betul ni, nak bagi betul ni, ibadat Ramadan bagi betul. Jangan tiap-tiap tahun macam tu je ibadat. Kan? Itu satu. Yang kedua, Ramadan ni 1 bulan yang istimewa, diturunkan Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ni diturunkan Quran. Untuk jadi apa tu? Petunjuk. Jadi petunjuk lah kalau faham. Kalau tak faham, apa nak ditunjuknya? Kalau faham baru ditunjuk. Baca-baca faham, baru meresap dalam hati ni. Kan? Macam tengok filem Hindustan lah. Kalau faham baru ditik air mata. Kalau tak faham, haram tak ada apa kan. Tak apa-apa cerita Hindustan ni kan. Tiba-tiba dah pergi mahkamah kan. Tapi 3 jam dia naik ke tepi, turun ke tepi, jumpa ular, tukar baju,
Lepas tu pergi mahkamah, masuk ni balai polis. 30 hektar tak habis. 3 jam. Itu pun meniti air mata tengok. Sedih. Tapi duk baca bawah tu ada translate ke bawah tu. Dia cakap tu kau punya bahasa lah, aku pun tak faham kan. Tengok pun tak apa sangat, aku tengok translate tu lah. Tu yang boleh meniti air mata tu. Sedih betul lah cerita tu kan. Sedih lah kan. Pasal faham. Kalau tak faham, nak sedih. Tuan-tuan pergi Mekah, Arab tu baca panjang-panjang. Tuan-tuan tak faham, betul sedih. Apa kena sedih bang? Dah ada orang sebelah sedih, kita pun sedih lah. Modoh. Jadi sedih tu pasal faham. Pasal saya pernah bawa jemaah kan. Bawa jemaah bulan Ramadan kan. Pergilah. Bayanglah sebelah, dia sebelah saya semayang kan. Arab depan ni semua Arab. Malam tu Arab tu cerita, Arab tu baca, imam tu baca bab neraka tau. Neraka ni kan. Jadi Arab ni bila cerita bab neraka tu takut, sedih, menangis tau. Jadi jemaah sini pun sama kat, sedu dah. Oh sedih betul ni, faham kot kan. Habis semayang aku tanya dia, pasal apa sedih bang? Dah sebelah sedih, dia kata kita pun sedih. Abang faham ke imam tu baca apa tadi? Tak faham, tapi dia orang sedih sebelah sedih jugalah, kenalah tempiah dia kata. Sedih tak faham. Orang sedih faham. Tu tadi cerita bab neraka bang. Oh ya, kau patut Arab tu nangis. Abang ingat dia cerita bab apa? Cerita makan. Kita ni yang buat sedih tu, buat takut tu pasal faham lah cerita tu kan. Ini baca Quran tak faham. Tuan-tuan tadarus pun, tuan-tuan pun bukan tadarus. Tuan-tuan jenis baca terus menerus. Orang tadarus sikit-sikit, betulkan bacaan tu. Duduk ramai-ramai ni, seorang baca, yang lain semak betul-betul, fokus tengok. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mana tak betul? Tajwidnya, makhrajnya mana tak betul. Tu dia betul kan. Lepas tu baca terjemahan dia. Itulah nama tadarus, belajar baca Quran bagi elok lek semula. Bukan nak khatam. Ni tuan-tuan baca sebanyak nak faham, nak khatam kan. Belum malam azan insya-Allah. Azan. حي على الصلاة
Ni nak bagi betul balik tadarus ni tuan-tuan. Tadarus ni nak betulkan baca Quran. Bacalah perlahan kan, satu-satu supaya dapat diperbetulkan. Kalau tuan-tuan baca laju-laju, siapa nak betulkan ni? Siapa nak betulkan? Kita pun tak tahu sebutan dia mana betul mana salah kan? Jadi kita nak bagi perbetul. Pasal itu duduk sekali yang pandai dengan yang tak pandai. Bukan yang pandai duduk yang pandai, yang tak pandai dengan tak pandai, tak. Yang pandai duduk sekali dengan yang tak pandai ni. Bila yang pandai ni baca, yang tak pandai ni dengar elok-elok. Bila yang tak pandai ni baca, yang pandai ni dengar elok-elok supaya dapat betulkan dia baca. Mana tak betul, makhrajnya mana, yang pendeknya mana, tajwidnya mana. Nak bagi betul. Nak khatam bukan baca sikit-sikit tu. Nak khatam bagi tahu pengusi, bagi tahu imam. Tuan, saya nak khatam dah tahun ni. Pergi balik rumah baca 30 juzuk tu. Habiskan 30 juzuk. Bila nak buat khatam tu? Malam 27. Sebelum malam 27 kena habiskan 30 juzuk tu. Seorang-seorang pergi baca. Nanti dah habis, malam 27 juzuk kita buat. Berapa orang nak khatam tahun ni? 5 orang. Baca 5-5 ni pergi habis yang 30 juzuk tu. Nanti malam 27 tu kita khatam. Berapa orang tahun ni khatam surau kita? Ada 5 orang. Dapat bunga telur seorang satu. Dapat kain pelekat. Dapat pulut kuning. Kan? Itu nama khatam Quran. Tapi kalau tadarus ni nak khatam, yang baca seorang sikit tu lah. Nak khatam apanya? Minggu ni datang, minggu sekali tak datang. Minggu sekali pun tak datang. Besok malam khatam datang. Tengok muka dia. Dia bila? Tadarus? Tak ada, dia datang mula-mula itu dia. Tu? Dia datang mula-mula, masuklah sekali khatam. Khatam taman baca 5 ayatnya. Tak kena lagi tu. Kalau kita baca habis 30 juzuk, tapi seorang sikit. Khatam ni baca sekali semua, seorang semua 30 juzuk. So itu tadarus nama dia. Bila tadarus ni baca seorang sikit. Belajar. Kita ni banyak baca tak betul, kita belajar lah bagi betul. Nak suruh ustaz ngajar, nak suruh bini ngajar, memang tak lah. Suruh bini ngajar orang lelaki ni, abang tak pandai baca, kau ajar lah abang. Mengigau lah. Tak boleh Ustaz. Sebab orang lelaki ni ego dia tinggi. Sekarang baca tak betul, bini tegur, nak dengar kan? Alam tara kaifa fa'ala rabb. Papa kan, bini pun tegur, salah tu bang, bukan papa. Kan kau dah papa kan, mama dia mana? Kita lidah dah keras Zat. Alam tara kaifa fa'al, bukan papa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kita membaca alam tara kaifa fa'al, salah. Kita dah mula pandang dia. Payah semua tak kena kan. Jangan sekali lagi dia tegur sekali lagi. Sadaqallahul azim. Payah. Ni orang laki-laki, dia payah nak terima perempuan ajar ni. Tambah-tambah bini ajar, lagilah payah. Sebab kita rasa macam bini kau lah nak ajar aku. Alah. Kita orang laki-laki, saya laki-laki, sebab tu saya tahu. Ego kita tu payah nak turun. Cuba betul sana nak betulkan, payah. Jeling lagi ada. Jeling tu bukan jeling nak marah dia. Jeling aku nak sudah dah. Sadaqallahul azim. Tu jeling dia tu. Jadi kita ni payah kan. Masa tadarus ni ramai-ramai sama-sama kita ni yang tak pandai ni, kita pakat-pakat apa betul lah baca sebutan macam ni. Dalam tu ada yang pandai betulkan ni sebutan dia, ni makhraj dia, ni tajwid dia, ini satah dia, barulah boleh betul. Tapi kalau nak Arab bini memang tak. Tuan-tuan tak tahulah, tapi ustaz lagi kuat tinggi ego dia Zat. Tambah yang negur tu bini tak ustazah, lagi dahsyat gitu. Aku ustaz, kau nak tegur aku. Tu yang bini kata, yalah ustaz masuk syurga semua, mana ada masuk neraka. Tu peluru yang paling tepat dia bagi kat kita. Yang pasal awak ustaz kan, yalah ustaz tak masuk neraka, ustaz semua masuk syurga, yang lain dia masuk neraka. Sendiri mau ingat lah. Sebab ayat itu je boleh guna kat suami ni. Kau tahu tak kau cakap dengan siapa? Dengan laki ke tu?
Kau tahu tak derhaka ni masuk neraka. Sedap dia kata kan. Bini pun cakap, yalah bang, abang jalan masuk syurga, kita ni semua masuk neraka. Tu faham-faham. Dia tak tahu abang dulu masuk bang, saya tukang pijak besok betul. Abang punya tanggungjawab banyak bang, kata dia. Cakap banyak pula, kata dia. Kan. Ni yang kita tak faham tu. Tu yang saya baca kitab Balasan Dosa Azab Api Neraka, suami isteri. Suami dulu, baru isteri. Kita kalau bercakap, kau tahu tak cakap dengan siapa? Kau jawab-jawab ni berdosa masuk neraka tu. Bini pun diam, kan? Dan masuk neraka, diam. Padahalnya yang dulu masuk suami. Aku jawab ni pasal kau lah. Kalau tak aku tak jawab. Pasal kau tak betul tu ya buat aku jawab tu. Kau yang buat aku datang dosa tu. Sebab kau tak tanggungjawab, kau tak tertunai, akhirnya aku pun berdosa. Dosa tu pasal kau lah. Kau dulu masuk, aku ikut. Jangan main-main, kita ni suami sedap betul kan. Bila isteri cakap ni, awak tak tahu masuk neraka tu. Bini yang tak faham tu, senyap terus dengar masuk neraka. Padahalnya yang masuk dulu kita. Dia jadi apa pun kita ni. Kita tok guru dia. Dia jadi apa pun sekarang ni kita. Pasal dia kata aku tak tahu mana suami ni. Asal aku tak ajar. Aku ingat dia tahu. Kau dulu tahu. Kita je perasan macam kita masuk syurga, tu yang masalah kita tu. Kita macam kita masuk syurga, dia je masuk neraka. Buka hadis lah tu. Kau tahu tak paling ramai masuk neraka perempuan tu. Sedap je. Paling ramai masuk neraka dia orang ni. Yalah, dia orang ni mau ramai, kita pun ramai ke? Ramai pasal apa? Tak tanggungjawab. Dapatlah tu. Tak payahlah sembang dia masuk neraka dulu, dia banyak masuk neraka. Nah. Benda ni nanti dia sabit dengan kita. Dia tak sembahyang pun kita. Dia tak tutup aurat pun kita. Dia menjawab pun kita. Dia tak tahu baca Quran pun kita. Dia ni apa yang dia tahunya? Dia tahu apa suami cakap. Dah. Besok tak dapat jawab, tunjuk kita. Sekarang ni memang dia sayang kat kita. Abang lah paling dia sayang lah, apa lah, semua dia okey. Besok dekat akhirat, ganti kan. Apa sayang-sayang? Pada aku masuk, kau masuk. Ni. Ingat boleh percaya ni. Ni semua tak boleh percaya. Baiknya atas dunia, akhirat besok, tahulah dia baik tak baik. Akhirat besok, Nabi kata apa? Nafsi, nafsi. Sendiri mau ingat nah. Kau tak tunai, aku tunjuk kau. Ni besok ni kita ni. Pernah tak tengok bini sembahyang? Kau sembahyang apa abang nak tengok macam mana kau sembahyang? Pernah? Tapi okey sah, dia sembahyang okey. Bila kita tengok? Bila? Kau sembahyang sekarang ni, sembahyang zuhur, abang nak tengok macam mana kau sembahyang zuhur? Macam mana kau baca? Ada? Tu nak jawab apa soal depan Tuhan tu? Apa nak jawab tu? Yang kata dia masuk neraka ni, yang kata dia ramai masuk neraka tu, besok dia tanya, pernah tak kau ajar dia sembahyang? Kata dia. Tu, kau nak jawab? Yang betul dia diam je lah. Kita memang banyak salah duduk dan diam. Suami memang banyak yang salah. So saya cakap banyak. Termasuk aku. Pasal tu aku diam je dengan bini aku, diam. Dah tahu awak memang banyak salah. Memang banyak. Saya cakap banyak. Dia atas dunia dia tak tuntut. Besok ke akhirat tu yang paling risau. Yang paling risau so ke akhirat ni. Aku tak baca Quran, tak tahu baca Quran ni. Kau ni. Kau suami. Mana? Kau tak ajar aku? Orang kau ajar, aku kau tak ajar. Apa nak jawab? Pasal tu aku bagi lesen besar. Kau pilih mengaji. Tapi laki ustaz takkan nak ngaji kat orang. Tak. Kau jangan cakap laki kau ustaz. Apa kau bodoh sangat kau ni? Kau diam-diam sudah. Yang kau pergi cakap suami saya ustaz, tu gila babi nama. Sekali orang mesti tanya, ustaz mana? Tengok sebut nama aku. Sembang boleh tahan. Bini pun tak ajar mengaji, apa punya ustaz lah. Tak mampu aku jawab. Kau pergi je mengaji. Kalau orang tanya nak mengaji, suami akak kerja apa? Tak ada, suami saya duduk rumah tidur je. Kau jangan cakap aku ustaz. Saya Facebook pun saya tak pergi. Kau jangan keluarkan muka aku dalam Facebook kau tu.
Facebook kau keluar muka kau je, muka aku jangan. Kau cukup tengok aku kat rumah sudah. Kau jangan tengok. Kau nak Facebook nak bergambar dengan aku, kau nak berbual dalam Facebook. Aku tak nak. Selagi orang tanya, mampus aku. So itu saya tak ada Facebook tuan. Facebook tak ada apa, tak ada semua, tak ada. Ada WhatsApp je. WhatsApp pun gambar pakai topeng punya. Tuan-tuan nak main ke benda ni? Besok akhirat siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Kalau tak kita nak jawab. Kita ni bagi je lah. Kau nak pergi mengaji, kau pergi lah mengaji. Semak lah kau ni. Kau nak suruh aku mengajar apa semua, kau pergi mengaji lah. Besok kau malaikat tanya, senang jawab. Aku dah bagi lesen, dia pergi mengaji. Dia tak nak pergi mengaji, mana aku tahu. Aku nak ngajar, aku tak ada masuk. Aku memang boleh ngajar tapi tak ada masuk. Aku balik, dia dah mengutuk. So dia pergi mengaji. Besok akhirat aku jawab Tuhan, aku dah benarkan dia mengaji. Ni dah lah tak benar pergi mengaji. Awak nak ngajar pun tak. Awak pun tak pandai. Besok depan Tuhan apa nak jawab ni? Kita ni dah tua-tua ni, berapa kali agak-agak dengar bini mengaji depan kita. Duduk depan ni, cuba baca depan abang Quran ni. Boleh baca ke tak? Baca. Ada. Ustaz ada lah kot. Ni yang lain-lain ni aku nak panggil macam mana Ustaz? Dia lagi pandai pada aku. Jangan tuan-tuan cari pasal. Kita ni jangan cari pasal. Hidup ni jangan cari pasal lah. Bini buat ni banyak ni. Dia tak patut masak, kita suruh dia masak. Aku tak sempat baca Quran ni pasal bini, pasal laki aku ni. Pasal dia suruh masak. Masak bukan kerja dia. Tu. Aku sembahyang lambat ni pasal dia ni. Pasal nak kopi lah, nak tu lah, nak ini lah. Ini besok sini je dia baik ni. Akhirat besok kau tahulah macam mana dia. Masing-masing nak menyelamatkan diri. Dia pun nak selamat diri dia, kita pun nak selamat diri kita. Dia tuduh kita. Takkan kita nak cakap sampai hati kau dulu kau bukan main sayang ke aku, sekarang ni kau nak benamkan aku. Sebelum aku kena benam, baik benamkan kau dulu. Pasal tu jangan cakap kat bini, kau tahu tak masuk neraka tu. Jangan cakap. Sebab kita pun belum tahu. Tentang kita dulu. Jadi tadarus ni tuan-tuan, baca elok-elok, betulkan. Tak nak tadarus kat masjid, tadarus kat rumah dengan bini. Bini baca, kita dengar. Kita baca, bini dengar. Semak. Boleh dia tadarus ni kat rumah. Abang tak tadarus abang? Kat rumah. Dengan siapa? Dengan bini. Berduanya. Berdua. Tadarus ni baca sikit-sikit bagi faham. Ni tadarus bagi betul. Quran ni bagi betul baca. Jangan baca nak laju tuan-tuan. Ni nak Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bila? Malam 27 Ustaz. 10 malam terakhir. Ya ke 10 malam terakhir. 80 tu. Dia panggil 1000 bulan tu, 83 tahun tu. Balasan dia. Takkan malam ganjil dia. 10 tu malam ganjil lah tu. Malam 21, 22 membuta lah. 23, 24 membuta. 25, 26 membuta. 27, 28 membuta. 29, 21 jaga. Kita tak pernah dapat Lailatul Qadar kot. Sebab kita selalu tengok tanda selepas, bukan sebelum. Orang tengok tanda Lailatul Qadar ni sebelum malam tu tengok cuaca, tengok malam ni kot. Pasal tenang. Tu. Kita tengok bila Ustaz? Besok pagi. Besok pagi tengok bangkit. Malam tadi kot. Pasal pokok tu pun nunduk elok. Pokok mana? Tu. Pada pokok tu dah bertahun menunduk. 300 tumbang. Tiba-tiba kita kata, "Cuk, kau tengok pokok tu menunduk." Aku semalam tadi lah. Ya ke menteri? Ya, tengok pokok tu pun tahu tengok nunduk. Padahal bukan pokok tu dah lama nunduk. Dia tak pernah tengok pokok tu. Pagi besok tu kau tengok. Kan? Tapi malam tadi anjing pun tak nyalak tau. Tenang, anjing pun tak nyalak. Kau duduk mana? Kampung. Ada anjing ke tu? Tak ada. Mana nak dengar anjing nyalak? Kau kampung tak ada anjing. Tandanya semua pagi besok.
Ulama kata tengok tanda sebelum masuk malam tu. Sebelum malam tu tengok tanda, siang tu tengok, perhati. Rasa malam ni kot. Pasal? Tengok tenang, cuaca elok ni. Tu, kita pagi besok. Kan? Habis kau bangun ke malam tadi? Terlelap. Aku memang nak bangun lah, tapi mata mengantuk kan. Memang tak ada rezeki lah tu. Kan? Tak apalah, tahun depan. Tahun depan. Tu kita punya. Memang tak dapat lah tu kadar tu. Kan? Besok malam 23 nak bangun lah dah. Nak bangun kan? Jumpa mana? Iktikaf lah. Malam ni malam ganjil. Saya 23. Ya lah Ustaz. Dah lepas dah Ustaz. Dah lepas malam 21 itu Ustaz. Iya ke? Iya. Ustaz-ustaz semua kata malam 21 itu. Alamak, ingat baru nak iktikaf malam ni. Tak jadi iktikaf. Tak jadi pasal malam 21 dah dapat. Siapa yang tahu mana terkadar tu malam 21? Buat je lah. Kita ni orang Melayu beramal kan. La ilaha illallah, caca merba betul lah. Padahalnya nak Lailatul Qadar ni start malam pertama sampai malam 30 tu Lailatul Qadar. Kalau tuan-tuan tunggu iktikaf Sabtu sampai 30 kan, insya-Allah dapatlah malam tu. Mesti dapatlah, jangan risau. Dia nak pergi mana malam tu? Dia malam sebulan tu je, salah satu malam tu mesti turun. Kita malam tunggu malam tamu, atau kadang-kadang tak boleh turun sebab dia tunggu ni kan. Malam besok kita tunggu lagi. Bila nak turun ni sebab dia tunggu setiap malam ni. Kita turun malam 31 lah. Mana ada. Iktikaf lah tuan-tuan 1 sampai 30. Tinggalkan bini kejap. Apa nak bilang? Surau. Setiap malam surau. Ramadan ni kot. Kan? Nak iktikaf lah tu kadar. Awak Ramadan iktikaf ke nak pergi mana ni? Iktikaf lah. Pasal tu tuan-tuan tengok tak jemaah tabligh. Dia keluar berapa lama? Ramadan ni. Tujuan apa dia keluar? Bulan Ramadan ni lagi kerap dia nak keluar 40 hari. Pasal tu lah. Nak tunggu tu. Kita malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kan? Mana nak baca qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan tu. Tapi modalnya 5 malam je. Mana boleh kan tuan? Nak letak qadar, tunggu malam 1 esok sampai malam 30. Iktikaf lah kat masjid kan. Beramal dia. Tapi tuan-tuan bekerja subuh besok, lepas subuh baru kerja, lepas subuh esok balik lah. Kan? Dia malam je tunggu. Kan? Macam tempat saya malam Ramadan 30 tu dia memang terang-nerang. Start daripada buka tu sampai subuh besok. Dia tak ada, dia terang-nerang semua surau tu. Tak payah tutup. Tak payah semua tak payah. Biar lampu tu macam tu. Sebab orang ramai nak iktikaf. Sebab dulu waktu saya mengaji, dia malam sebulan Ramadan tu dia tak boleh tidur rumah. Duduk kat masjid lah. Tidur masjid. Iktikaf. Kalau nak cari lah itu kadar tu lah. Kenalah susah sikit sebab balasannya 1000 bulan. 83 tahun kot. Tapi kalau dapat 83 tahun modalnya 5 malam yo, inilah jadi kita ni. Manyang terlepas yo. Aku ingat malam tadi lah. Habis kau bangun, terlelap manjang. Kan? Cuba tahun ni kita iktikaf. Sebulan duduk surau penuh. Tak payah balik. Balik siang je. Malam duduk masjid, duduk surau. Siang balik. Kan? Iktikaf lah. Mana tahu tahun ni dapat terqadar, dapat meninggal. Dan kan? Tapi hari dah pukul 9 tuan-tuan kan? Jadi Ramadan ni cuba ubahlah. Pertama tarawih kita kena ubah. Baca Quran kita kena ubah. Perangai kita kena ubah untuk nak dapatkan Lailatul Qadar ni. Kalaulah Ramadan tahun ni dapat betulkan tarawih, betulkan baca Quran, dapat Lailatul Qadar, ni baru betul-betul la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang
bertakwa. Tapi kalau tarawih pun tak boleh ubah, baca Quran pun tak boleh ubah, cara lama kat lagi, janganlah diharap la'allakum tattaqun. Habis Ramadan, habislah kita, teranglah balik semula, tak ada bohong lagi tadi. Jadi tuan-tuan, hari pun dah pukul 9, cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan. Sebab saya ada 2-3 hari sini tuan, sampai Jumaat. Pagi Jumaat baru balik. Saya batalkan kuliah kat sana kan. Pasal batal tu pasal jenazah banyak, saya batalkan kat sana. Kan tak boleh nak duduk tuan, kejap-kejap jenazah. Tak lalu tuan. Penat Covid biasa Covid. Tak tahulah tiba-tiba je banyak orang meninggal sekarang ni. Masuk hospital je Covid. Baru ni satu budak meninggal jatuh bangunan PPR tu jatuh. Umur 3 tahun. Budak tu autism jatuh pergi hospital. Swab dah Covid. Aduh aku cakap. Itu satu kes dekat IJN macam tu juga. Masuk jantung. Dia tanya, saya kata, masuk pasal apa? Jantung. Meninggal pasal apa? Tak tahulah. Katanya jantung, tapi dah ada Covid pula dah. Jantung, betul pergi Covid. Sekarang ni tak tahulah. Asal masuk je Covid. Lain yang dicek, lain dapat. Saya tak tahu. Banyak macam tu. Masuk pasal apa? Leukemia. Mati pasal apa? Covid. Masuk leukemia, mati Covid. Masuk kanser, mati Covid. Semua Covid. Jadi tuan-tuan jagalah, jaga. Pakai mask macam biasa, pakailah, jagalah. Nak macam mana kan? Walaupun sekarang dah rasa-rasa macam dah tak ada apa dah Covid ni sebenarnya. Macam relax. Tapi ada kesan lagi lah. Macam satu kes baru ni, nenek dia, cucu dia datang. Siapa tak sayang cucu? Dia peluk cucu dia tu pula kena Covid. Dia peluk cucu dia main dengan cucu dia balik, dia batuk sesama, sehari pergi hospital, swab Covid, seminggu meninggal. Buat sebab je. Jadi tuan-tuan jagalah, walaupun sayang cucu ke, sayang anak menantu ke, jagalah. Sebab tuan-tuan ni dah berumur kan. Dia orang tu tak apa, muda-muda tu. Muda-muda ni dia antibody kuat lagi. Kita ni dah berumur-umur ni, antibody dah tak kuat sebenarnya kan. Dia dah macam penyakit pun dah macam-macam kan. Bukan 3 serangkai lagi dah. Ini dah memang berangkai-rangkai penyakit tu. So jaga-jagalah. Jangan, benda ni cepat sangat menyebab. Saya pun baru ni saya cakap dengan dia orang, jangan suka sangat lah. Walaupun dah endemik lah, 1.4 ni kita dah okey lah. Jagalah. Benda Allah ni menatang ni, jaga. Pakailah. Kau boleh tidur pun pakai. Saya cakap ke doktor. Sebab saya tak kena kan, alhamdulillah lah kan. Daripada mula bela ni alhamdulillah tak pernah kena kan. Dia tu Ustaz tak kena Ustaz. Sebab saya kata saya tidur pakai ni doktor. Tidur malam, mandi je tangan kejap lepas tu pakai balik. Ustaz tak tangan-tangan. Tak berani lah tu. Patut selamat. Tak ada mananya. Tapi pakailah ni kena pakai lah. Ini bahaya ni. Yang bahaya kita tak tahu. Sebab tak ada simptom sekarang ni. Dia batuk tak, sesemua tak. Kan? Tapi dia kena. Jadi saya 24 jam tuan kan. Kalau tengok ngurus orang mati lagi dahsyat. Saya punya barang ni, saya tak pakai ni. Yang kalau saya ngurus orang mati tu, yang saya pakai yang fogging dia tu. Yang macam topeng hantu tu. Okay tu. Doktor pun heran, pakai ni Ustaz. Ngadak jenazah ni saya kata, ni apa pasal kan. Kalau biasa-biasa saya pakai macam ni lah. Tapi kalau ni, saya tu orang kata, ngajar Ustaz, buka lah Ustaz. Suka-suka kau je suruh buka. Ustaz-ustaz lain semua buka, itu ustaz lain, aku tak nak buka. Aku ngajar pakai topeng ni, biar kau tak kenal, kau macam pasal. Dan dia kata patut kita orang yang takut. Ustaz pun takut. Mati tak kenal siapa-siapa. Ustaz tak ustaz. Jadi jaga baik. Tuan-tuan ni semua jaga elok-elok. Pergi surau, pergi masjid, pakailah. Lemas pun pakai je, tak apa. Hidup macam mana? Hidup macam tu lah. Wallahu a'lam.
InsyaAllah siapa nak beli ni Habis sauda ke semua ada dalam kereta lah, saya tak bawa keluar dalam kereta semua. Dan juga siapa nak beli madu Yaman, ni original Yaman lah. Ni bukan sini punya, ni memang daripada Yaman. Sebab ada sahabat saya itu datang daripada Yaman, ziarah tahfiz kami, dia bawa madu lah, madu Yaman betul. Banyak lah dia bawa, tapi pack kecil-kecil lah, 30 ml dia bawa daripada Yaman. Dia kata ni madu. Saya kata nak buat apa madu ni, Malaysia banyak madu. Dia kata Malaysia ni madu tak bagus, sedap dia. Tapi dalam Malaysia ni madu ni banyak campur. Dia banyak campur. Madu Yaman tak. Siapa nak boleh lah kat kereta. Saya tak buat keluar, malas. Dan siapa nak berinfak untuk tahfiz kami dan juga pengurusan jenazah kami, boleh masuk dalam tabung lah. Sebab sekarang ni kami tengah menguruskan jenazah. Yalah, jenazah masih banyak sebenarnya sekarang ni. Banyak yang meninggal pun satu hari 5-6 dekat hospital, 5-6 jugalah. 5-6 jenazah satu hari. Kadang tengah malam, pukul 2 pagi, 3 pagi kan. Jadi tuan-tuan siapa nak berinfak boleh infak lah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashiyan zakatan insyaallah zin bi rahmi wa akram min tabiyyib afiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.